Semua dah ambil dah. Yang kakak tadi. Siapa nama dia? Rohana. Mana Kak Rohana? Kenal tak Kak Rohana ni siapa? Tak kenal? Kenal? Oh, kawan kakak pun nama Rohana. Rohana Musa. Tak tahu. Tak tahu nama bapak dia Sakina tahu tak siapa nama bapak dia? Tahu Alhamdulillah tahu. Tak tahu Sakina, aku tak tahu Sakina mana. Nanti aku Sakina. Sakina Sabtu yang kena ingat tu. Okay. Mana Faris ni? Dah datang dah. Datang. Hari ini muka surat berapa kita? 436. Okay, 436 Tak apa, 436 tu tinggalkan, masuk 437 terus. Sebab dia terangkan tentang bahasa kat situ. Jadi saya tak nak panjang-panjang. Kita terus lihat muka surat kita yang ke-437 di perenggan yang keempat, paragraf 4 dekat situ. Yang mana bermula daripada perkataan ataupun lafaz, dan aku melarangkan kalian dari dubba', hantam, naqir dan muqayyar. Ini masih ingat lagi ceritanya tentang apa? Jumpa tak? Dapat? Sama tak muka surat? Ke lain? Muka surat sama tak, Mas? Sama kan? Oh, page hidden. Oh, sorry. Oh, page hidden terpotong. Oh, okay. Yang salah ini? Asal lain. Macam mana ni? Pelik Okay, 437 paragraf yang keempat. 1, 2, 3, 4. Baik, ingat lagi tak cerita tentang apa? Hadis ni cerita tentang apa? Liza. Hadis cerita tentang apa, Liza? Mas, hadis cerita tentang apa ni? Tolong Mas, tolong. Tolong Kak Liza. Tolong Kak Liza kita. Ada 4 perkara yang Nabi perintahkan dan 4 perkara yang Nabi larang. Ni dalam hadis ni cerita tentang siapa? Siapa tanya kepada siapa? A group of, okay tak apa. We speak English today. It's okay. Asal jangan cakap Tamil saja. Saya tak tahu. Kabilah Rabi'ah. Bukan Ghazal untuk Rabi'ah. Okay, kabilah Rabi'ah, dia datang
jumpa dengan Nabi SAW di bulan-bulan haram. Okay, saya dah jelaskan tentang bulan-bulan haram semuanya pada sesi kita yang lepas. Kemudian mereka tanya apa kepada Nabi? Amalan yang boleh masukkan mereka ke dalam syurga kan? Okey. Kenapa mereka tanya kepada Nabi? Alasannya ialah sebab mereka kata mereka cuma boleh jumpa Nabi pada bulan-bulan haram sahaja. Kerana apa? Bulan-bulan lain kenapa tak boleh jumpa Nabi? Another kabilah. Okey, kabilah tu namanya apa? Kabilah Mudar. Kenapa kabilah Mudar ni? Apa problem dia dengan kabilah Mudar? Tak beriman. Okey, lepas tu jadi mereka ni akan serang kabilah Rabi'ah bila kabilah Rabi'ah ni keluar pada bulan-bulan yang bukan haram. Okey, bulan-bulan haram bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Okay. Ramadan tak Ramadan tak. Jadi kabilah Rabi'ah kata pada Nabi, kita cuma boleh keluar pada 4 bulan ni saja. Pergi Madinah, jumpa dengan Nabi SAW. Kerana di tengah-tengah mereka tu ada kabilah Mudar. Kabilah yang tidak beriman kepada Allah. Okay. Jadi mereka ni kalaulah kita keluar pada bulan yang bukan bulan-bulan haram itu, kabilah Mudar ni akan serang kita. Sebab tu mereka dalam kesempatan mereka jumpa dengan Nabi pada waktu itu mereka nak tanya pelbagai macam perkara. So antara soalan yang mereka tanya kepada Nabi ialah beritahu kepada kami amalan yang boleh masukkan kami ke dalam syurga. Jadi Nabi beritahu kepada mereka 4 perkara yang diperintahkan dan 4 perkara yang dilarang. 4 perkara yang diperintahkan apa? Kita dah bincangkan pada minggu lepas, pada minggu yang sebelumnya. Beriman kepada Allah, solat, puasa, bayar zakat, bayar 1/5 harta rampasan perang. Okey. So jadi ada berapa tu? 4 ke 5? 4. 4 ke 5 kakak? 4. Hari tu macam 5 je. Apa yang terlebih kat situ? Tak ada terlebih? Betul ke tak ada terlebih? Ustazah kalau cak ada terlebih macam mana? Betul, tak ada terlebih. Ada tak yang jawab kat sini? Mengucap 2 kalimah syahadah, okey. Solat lagi, puasa, bayar zakat. Berapa tu? Empat ke 5? Sekejap Bayar zakat ada ke tak ada? Ada. Okey, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan. 4. Kemudian tadi ada 1/5. Bayar 1/5 daripada harta rampasan perang. 5. 5 ke 4? 5. Okey, ada 5. Tapi yang harta rampasan perang tu isunya apa? Kita bincang pada sesi lepas. Kenapa Nabi sebutkan kepada mereka? Ingat tak? Kenapa Nabi sebutkan kepada mereka? Okey, macam ni. Lambat sangat. Okay. Lambat sangat. Tadi kan kabilah Mudar ni, kabilah Rabi'ah ini kan, mereka cuma boleh jumpa dengan Nabi pada, nampak tak Ustazah Mira? Mereka boleh jumpa Nabi pada bulan-bulan haram sahaja. Okay. Kemudian mereka ni ada potensi untuk berperang dengan kabilah Mudar. Jadi kalau orang Islam ni mereka berperang, mereka ada simpanan harta rampasan perang itu. Okay, bagi mereka ini perlu keluarkan 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut. Kenapa Nabi SAW sebut 1/5?
harta rampasan perang tu kepada kabilah Rabi'ah sebab kita tak tahu mungkin di kemudian hari mereka akan berperang dengan kabilah Mudar yang bukan Islam itu. Okey. Kemudian bila mereka dah berperang, kalau Nabi tak beritahu kepada mereka, nanti mereka tak tahu sebenarnya kena keluarkan 1/5 daripada harta rampasan perang. Sedangkan mereka ni bukannya boleh keluar selalu jumpa dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi Nabi tambah 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut. Padahal di situ kita lihat rukun Islam tu dia cuma ada 5 kan? Ada 5. Tapi di situ dia tak sebut tentang haji. Okay? Sebab kita dah bincangkan juga kerana perintah berhaji belum lagi diwajibkan pada waktu kabilah Rabi'ah jumpa dengan Nabi SAW. Jadi dalam hal ini kita lihat Nabi sengaja sebutkan 1/5 daripada harta rampasan perang itu sebagai kata persediaan untuk kabilah Rabi'ah. Kalaulah nanti di kemudian hari mereka berperang kan, mereka akan tahu bahawa kita perlu mengeluarkan 1/5 daripada harta rampasan perang. Sebab tu Nabi SAW sebutkan tentang 1/5 itu. Okey, baik. Kita lihat di sini. Kemudian ada 4 kan perkara yang Nabi larang. Apa 4 perkara yang Nabi larang? Ini yang kita nak bincang pada pagi ini. Okey, yang dilarang pada kalian ada 4 perkara. Nabi sebutkan kepada mereka. Mana tadi? Muka surat berapa tadi? 437. 437 paragraf yang keempat. Okay, dan aku melarang kalian 4 perkara iaitu dubba, hantam, naqir dan muqayyar. Di dalam sebuah riwayat disebutkan muzaffat sebagai pengganti dari muqayyar. Okay, jadi ada dalam riwayat yang dia tak guna perkataan muqayyar tapi dia guna perkataan muzaffat. Namun maksudnya sama, muqayyar dan muzaffat di situ. Baik, kita pergi satu persatu di sini. Imam An-Nawawi dia jelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan 4 perkara ini. Okay, pertama kita pergi kepada perkataan dubba. Okay, dubba di situ dia kata adalah labu kering yang digunakan untuk wadah. Jadi ada biji labu tu kan, mereka keringkan, mereka lubangkan sebab labu ni dia agak keras dia punya kulit tu kan. Dia biasanya dijadikan tempat untuk simpan air. Jadi mereka buat apa? Kabilah Rabi'ah ni biasanya mereka akan lubangkan labu ni lalu mereka keringkan, mereka akan simpan air. Okay, untuk tempat simpan air lah bagi labu tu tadi. Jadi kalau kita kata dubak maksudnya labu yang telah dikeringkan lalu digunakan untuk wadah simpan air. Itu yang pertama dubak. Kedua, kita ada perkataan hantam di sini. Okey, ia merupakan bentuk jamak dari hantama. Dan maknanya diperselisihkan oleh para ulama. Kita ada 6 maksud yang disertakan kepada kita untuk perkataan hantam itu tadi. Baik, pertama, pendapat yang paling sahih, makna pendapat yang paling tepat untuk perkataan hantam di sini disebutkan ialah berjana berwarna hijau. Jadi ada tempat simpan air, tempat itu warnanya hijau. Itu perkataan yang paling tepat ataupun pendapat yang paling sahih untuk menterjemahkan maksud hantam di sana. Pentafsiran tentangnya telah terdapat di dalam kitab Al-Ashribah. Al-Ashribah ni maksudnya kitab minuman. Nanti kalau kita baca kitab Sahih Muslim ini secara berjilid-jilid kita akan jumpa kitab Al-Ashribah yang mana menerangkan tentang hadis-hadis cerita tentang minuman sahaja. Sekarang kita bincang tentang kitab iman jangan lupa Jadi hadis-hadis berkaitan dengan keimanan kita bincangkan dalam kitab ini. Nanti insya-Allah, tak tahulah jilid yang keberapa kita ada banyak jilid di sini. Jilid yang keberapa nanti akan jumpa kitab Al-Ashribah, kitab minuman yang memuatkan hadis yang sama. Dan yang mana hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu adalah perkataan Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat, semoga Allah meredainya. Majoriti ahli bahasa, ahli hadis dan ahli fiqh juga berpendapat seperti itu. Yang mana mengatakan hantamah ini adalah berjana berwarna hijau. Baik, kita ada yang kedua. Yang kedua maksudnya ialah nama semua jenis berjana. Kalau tadi dia lebih spesifik kan,
Nombor 1 dia kata warna hijau aja. Kalau warna hijau kita panggil dia hantam. Tapi kalau pendapat kedua kata semua tempat yang kita buat simpan air itu kita panggil sebagai hantam. Okey, itu pendapat yang kedua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, Sa'id bin Jubair dan Abu Salamah radhiyallahu anhum. Kita ada pendapat yang ketiga juga. Pendapat yang ketiga kata hantam adalah bejana yang didatangkan dari Mesir, yang di tengah-tengahnya terdapat lubang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an dan yang semisalnya dari Ibn Abi Layla. Dia menambahkan bahawa bejana tersebut berwarna merah. Okey, kalau kita lihat kepada pendapat ketiga di sini, dia berikan kepada kita dengan asal usul hantam tu daripada mana. Dia kata daripada Mesir, okey, daripada Mesir, kemudian tengah-tengah dia ada lubang, dan dia berikan warnanya warna merah. Tadi pendapat yang pertama kata warna apa? Hijau. Okey, pendapat ketiga kata warnanya warna merah. Dan aslinya ataupun asalnya ialah daripada Mesir. Kemudian kita ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha. Okey, Aisyah kata apa? Hantam ini adalah bejana berwarna merah. Okey, sama dengan pendapat nombor 3 tadi. Tetapi bezanya mulut bejana tersebut terletak di sampingnya. Boleh dapat gambarkan bagaimana tu? Mulut bejana letak kat tepi. Maknanya mulut dia letak kat tepi. Dia macam teko gitu kan. Okay. Dia macam teko. Jadi mulut dia kat tepi. So kalau kita nak tuang air ke apa, dah memang tuang daripada tepi tu. Kalau yang tadi nombor 3 kata kat tengah-tengah. Maknanya kalau nak tuang tu kena tonggik kan. Tapi kalau contoh kalau kat tengah kita akan buat gini. Tapi kalau kat tepi kita buat gini. Sebab dia kat sebelah tepi. Dia macam teko lah gitu. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang kata dia merupakan bejana warna merah tetapi mulut bejana itu terletak di sampingnya. Biasanya bejana-bejana itu diisi dengan khamar Mesir. Okay, Mesir masih lagi menjadi antara pendapat yang diletakkan untuk bejana bernama hantam ini. Yang kelima, menurut Ibn Abi Layla, hantam adalah sebuah bejana dan lubangnya terdapat di sampingnya. Okay, pendapatnya sama sebagaimana pendapat Aisyah. Biasanya digunakan untuk menyimpan khamar, iaitu arak yang didatangkan dari Taif. Cuma bagi pendapat Ibn Abi Layla, kalau tadi Aisyah kata hantam ini dia isi arak daripada Mesir. Tapi kalau pendapat Ibn Abi Layla, dia kata araknya ialah asal daripada Taif. Baik, yang keenam, menurut Atha, hantam adalah bejana yang terbuat dari campuran tanah, rambut dan darah. Lain macam. Okey, dia kata kalau hantam ini adalah bejana yang dibuat daripada tanah, kemudian dia campur dengan rambut dan juga darah. Ni wallahu a'lam lah bagaimana caranya. Itu cara pembuatan hantam itu tadi. Okey, so kita ada 6 pendapat, tapi menurut kepada Imam An-Nawawi, pendapat yang pertama ialah yang paling sahih, iaitu bejana yang berwarna hijau. Kerana di sana ada pendapat di kalangan para sahabat yang lain yang juga disepakati oleh ahli bahasa, ahli hadis dan ahli fiqh. Baik, selesai kita pada perkataan yang kedua iaitu hantam. Kita masuk perkataan kita yang ketiga, naqir. Jangan lupa ada 4 tadi perkataannya. Pertama tadi apa? Dubak. 2, hantam. Dubak tadi apa maknanya? Labu kering. Okey. Okey. Kemudian hantam tadi? Bejana berwarna hijau. Ambil pendapat yang paling tepat. Bejana warna hijau. Sekarang kita masuk perkataan naqir. Baik. Nakir ini dia kata ialah batang pohon korma yang dilubangi bahagian tengahnya. Jadi dia ambil batang pohon korma tu, diorang lubangkan tengah-tengah dia tu kan, kemudian dia akan buat untuk simpan air. Ini namanya naqir. Okay.
Jadi senang kata nakir ni batang pohon kurma yang dilubangi di tengahnya. Kemudian mereka akan simpan air untuk batang pokok kurma itu tadi. Kemudian kita ada muqayyar dan muzaffaf. Ini yang keempat. Tadi pun saya dah sebutkan, muqayyar dan muzaffaf ini adalah perkataan yang sama, cuma disebutkan dengan lafaz yang berbeza sahaja maksudnya di situ. Jadi dia kata, sedangkan muqayyar adalah muzaffaf, iaitu bejana yang diolesi, yang disapu dengan minyak tar, yang mempunyai kesamaan makna dengan zafs, iaitu minyak lah, minyak tar. Dia guna minyak tar. Minyak tar tu minyak apa? Minyak tar kita buat apa? Buat road. Buat road kan? Okay, bejana yang disapu dengan minyak tar. Jadi ada 4 perkara tadi yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kabilah Rabi'ah tersebut. Baik, dikata di sini ada yang mengatakan bahawa zaf adalah sejenis minyak tar. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dia berkata muzaffah adalah muqayyar. Baik, dari keempat jenis media yang disebutkan di atas, maka Rasulullah SAW melarangnya untuk membuat nabidh di dalamnya. Nabidh ini iaitu kita masukkan beberapa biji kurma atau anggur atau apa-apa sajalah yang sejenisnya di dalam air agar menjadi manis lalu diminum. Jadi maknanya di sini Nabi larang kita perap air tu, air kurma ataupun anggur, sebab nanti kalau macam anggur kita akan jadi wine. Dia akan memabukkan. Jadi kalau air itu tadi diperap ataupun disimpan dalam keempat-empat bejana, jenis bejana yang begini, dia akan mengubah sifat air itu menjadi air yang memabukkan. Sebab tu Nabi SAW larang. Okay, kita gunakan bejana-bejana ini untuk menyimpan tadi air yang mana kita perap kurma, anggur atau sejenisnya sehingga dia menjadi air yang manis lalu kita nak minum. Sesungguhnya keempat jenis bejana ini dilarang secara khusus kerana kesannya dapat membuat seseorang menjadi mabuk. Jadi kenapa Nabi SAW sebutkan 4 bejana ini secara khusus? Sebab kalau kita simpan air, yang tadilah air anggur, air kurma, kemudian sampailah kepada satu masa dia akan berubah sifat. Lalu bila kita minum air itu, dia akan buat kita jadi mabuk. Dia jadi macam arak lah. Okay? Baik, kemudian dia kata beliau juga melarang mereka melakukan hal seperti itu kerana terdapat mafsadah. Mafsadah ni maksudnya kerosakan. Dia boleh merosakkan, iaitu contoh penyanyian terhadap harta dan boleh jadi orang yang tidak mengetahui akan meminumnya lalu membuatnya mabuk. Jadi kita simpan air dekat hantam lah contohnya dekat bejana dubak ke apa. Tiba-tiba datang orang ke apa, anak kita dia minum. Dia ini kita kerosakan lah. Dia tak tahu air tu air yang memabukkan. Sedap lah air ni, manis. Tiba-tiba air hayal pula dia mabukkan. So ini merupakan satu kerosakan yang boleh berlaku kepada orang yang tidak mengetahui bahawa air inilah air yang memabukkan. Jadi sebab tu Nabi SAW larang mereka. Antara sebabnya lah kerana mereka ini biasa simpan air pada tempat-tempat yang ini. Sebab tu kita nak jumpa hadis berkaitan dengan dubak hantam ini kepada kabilah Rabi'ah itu tadi. Nabi tak sebut kepada kabilah-kabilah lain. Untuk kabilah ini Nabi berikan secara spesifik.
Sebab kalau mereka tak tahu nanti macam mana mereka nak jumpa Nabi lambat lagi. That's why Nabi sebutkan awal-awal kepada mereka. Okey, baik, seterusnya. Dalam hadis tersebut, baginda tidak melarang untuk membuat Nabi di dalam bejana-bejana yang terbuat dari kulit. Tapi kalau kurma tu kita nak simpan, okey, Nabi ni biasalah air yang boleh kita minum, ada khasiatnya ya. Cuma dia mesti berhati-hati, tak boleh simpan lama sangat. Nanti dia boleh buat air menjadi air bertukar sifat yang memabukkan. Dan Nabi SAW cuma larang kita simpan air tu untuk 4 bejana ini, jenis yang ini. Tapi kalau bejana itu diperbuat daripada kulit, dia tidak menjadi masalah. Dia kalau simpan, kalau sebab di situ kat sini, kalau kita lihat di sini, kalau air yang diperbuat daripada, bejana yang diperbuat daripada kulit, kalau air yang disimpan, dia berubah menjadi air yang memabukkan, kulit itu dia boleh terkoyak. Sebab sifat air tu dah berubah. Jadi ia boleh merosakkan kulit bejana, air yang simpan kulit tu kan, yang diperbuat daripada kulit tu, dia boleh merosakkan. Bila dia rosak, maka bejana yang diperbuat daripada kulit tu dia akan koyak dan kita tahu, oh ni air ni dah rosak dah. Air ni dah boleh buat kita minum, kalau kita minum kita buat kita mabuk. Sedemikian. Okey. Baik, selanjutnya larangan tersebut terjadi pada awal-awal pengharaman khamar. Tetapi di sini dia ceritakan kepada kita bahawa pengharaman, sebab 4 perkara ini Nabi SAW haramkan. Tetapi mereka kata kalau yang diharamkan itu ia berlaku pada awal-awal di mana arak diharamkan. Okey, lalu hukumnya dinasah, dia kata. Hukum ini dihapuskan dengan hadis Buraidah yang mana dia kata Nabi SAW bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk membuat nabi kecuali di dalam bejana-bejana yang dibuat dari kulit. Sekarang buatlah nabi di dalam semua bejana. Akan tetapi janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Baik, bila datang hadis yang kedua ini, di kalangan para ulama mereka kata bahawa hukum simpan air nabi iaitu kurma ataupun anggur tadi pada 4 bejana ini hukumnya dah dimansuhkan. Maknanya dah dihapuskan hukum tersebut. Dah tak ada lagi hukum itu. Jadi Nabi kata pada hadis yang kedua yang baru kita baca ini, Nabi kata dulu Nabi cuma benarkan nabi itu disimpan dalam bejana yang dibuat daripada kulit. Okey? Itu sahaja yang boleh. Yang bekas-bekas lain tak boleh. Tapi sekarang Nabi kata buatlah, simpanlah nabis itu dalam semua bejana. Asalkan ia tak memabukkan. Dia gitu syaratnya. Ini masuk kepada hukum yang kedua. Okay, sebab tu mereka kata boleh saja kalau kita nak guna bejana debak ni kan. Tapi kita kena pastikan sifat air tu dia tak berubah. Kita simpan air tu kan. Macam mana nak pastikan ya? Rasa. Oh kalau mabuk tak boleh lah. Dah mabuk dah tu. Tu dah mabuk dah macam mana? Tak boleh dah tu. Macam mana? Dia tak boleh simpan lama-lama lah macam tu. Okay. Tak boleh simpan lama-lama. Dan kalau kita just nak simpan cuma untuk tuang air tu kan macam jug. Kita simpan, kita tak simpan lama. Tapi kalau simpan lama, perak tutup ketat-ketat, itu dia boleh merubah sifat air tu. Jadi kalau untuk 4 bejana ni kita kena berhati-hatilah. Okey, kalau daripada kulit okey sahaja, tak ada masalah. Ataupun sekaranglah kita simpan dekat cawan ke apa kan. Itu semua okey saja, tak ada masalah. Yang penting kita kena pastikan tak diperap dengan begitu lama sehingga ia mengubah sifat air tu tadi dan boleh menyebabkan ia menjadi air yang memabukkan. Macam mana? Rice wine, okey. Dia memabukkan ke tidak? Kena lihat kandungan dia. Kalau ada alkohol dia berapa peratus. Dia tak boleh lebih daripada berapa peratus. Saya kena check balik. Dia ada dia punya percentage. Dia kena below berapa persen. 0.05 tak silap saya. 0.05% tu bawah. Sikit. Kalau dia lebih kan dia punya percentage tu tak boleh.
Okay. Itu untuk digunakanlah untuk masakan dan sebagainya. Dia ada peratus yang perlu kita lihat lah, berapa percentage. Kadang-kadang kicap pun sama juga tau, kena perhatikan ni, kicap-kicap yang tak halal ni, dia ada kandungan dia sebab dia jenis yang bahan-bahan yang kita perap tau benda ni. Okay, so dia punya percentage tu nak kena ni. Kalau yang halal tu tak payah check lah. yang tak halal. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata, oh masak kalau guna ni mesti sedap ni Ustazah. Kalau tak dia tak sedap kan. Tak, tapi tak ada tanda halal. Namun ingredient dia tu okey. Namun kadang-kadang benda-benda yang kita perap ni dia boleh menyebabkan kandungan alkohol pada bahan makanan tu dia naik tinggi. So kita kena perhatikan lah kan. So kena check balik dia punya ni. Tak salah 0.05% di situ. Dia tak boleh above, dia kena below. Kalau dia naik atas tu kan, maknanya dia ada kandungan tinggi. Daripada situ alkohol tu tak dibenarkan. Okay. Baik. Sama lah macam tadi yang Kak Aisyah tanya, rice apa? Wine Itu guna untuk apa Kak Aisyah? Masak apa? So nak ganti kan? Kalau dah memang ada label halal tu tak jadi masalah lah. Kan? Dia macam kita minum air ginger beer root beer. Root beer. Nama je tu, kadang-kadang nama je. Dia bukan beer pun, nama je. Tapi sekarang ada kan yang orang kata apa tu? Apa alkohol? 0% alkohol. Maknanya tak ada alkohol. Habis nak minum ke tak tu? Tak nak. Tak nak rasa. Betul lah, non-alcohol drink. Ada macam tu kan. Yang dia letak dalam botol alkohol tu kan, betul tak? Tak tahu lah, ikutlah masing-masing kan. Lihat pada takwa masing-masing. Kalau saya tak minum. Saya tak lah sebab dia terpulang kan. Kan ada yang mock pork kan. Daging yang orang apa? Vegetarian kan. Dia pork. Dia bukan pork tapi dia buat macam rasa dia ada pork tu kan. So ada orang Islam kata, Ustazah nak makan boleh tak? Terpulang. Bukan babi pun. Cuma dia kata ada rasa babi macam tu kan. Rasa dia macam babi kan. Ada orang ni macam mana ya rasa babi nak rasa kan. Jadi tanya kita, macam mana Ustazah boleh tak makan? Dia bukan babi tau Ustazah, tapi nama dia pork. Gitu kan, macam tu kan, dia mock lah, macam dia nak buat macam ni kan. So untuk orang vegetarian seperti itu. So kita orang Islam boleh makan ke tak? Was-was. Kenapa nak was-was? Dia bukan babi pun. Dia cuma letak sayur-sayuran, dia letak something flavor. It's just a flavor yang buat dia. Sebab nama dia pork gitu. Kita takut kan. Dia macam tadi root beer. Kita minum kan? Kenapa minum? ANW tu. Kenapa tak takut pula minum? Nama je Sasa. Macam tu kan? Tapi ada label halal. Oh kalau yang pork tu tak ada label halal. Nak letak halal boleh ke? Tak boleh. Saya saja tiga. Cuma tu lah. Kalau dia terpulang, kalau yakin benda tu kan, yakin benda tu tak ada apa-apa. Cuma nak sangat ke rasa benda haram ni? Itu persoalan saya. Kita berbalik kepada takwa kita lah. Benda tu halal, tak ada masalah. Maksudnya halal maksud saya lah, walaupun dia tak ada tanda halal kan. Tapi dia tak ada ingredient yang menyebabkan benda tu tak boleh makan. Sebab kadang-kadang kita ada makanan yang dia memang tak ada tanda halal. Tapi dalam dia bila kita check, memang tak ada apa-apa lah yang boleh meragukan kita tu. Boleh makan? Boleh saja. Contoh kalau kita pergi travel, kan, pergi Europe ke apa, mana nak cari tu? Kok semua kedai tanya ada tanda halal? Tanda halal. Orang tak layan. Boleh belah. Kita tanya kan, you got certificate, halal certificate? Can you show me? Orang tu terbela tengok kita, kenapa Mina Tudong ni datang kedai kita tanya tanda halal. Tak ada. Kita pergi Europe mana tak ada. Dia cuma kata verbally lah. Dia kata, oh kita kata kita cuma tak ada pork, tak ada lard. Macam tu kan. So macam mana? Nak makan tak nak?
Terpulang, Ustazah saya masak Maggi je Ustazah kat bilik macam gitu. Dia terpulang lah pada diri masing-masing. Kalau kita yakin benda tu tak ada apa-apa yang boleh meragukan, dipersilakan lah. Cuma berbalik kepada takwa lah, bagi saya takwa. Cuma yang isu dia tadi pasal pork tadi lah. Yang mock pork tu tadi kan. Yang dia buat macam pork tiruan tu. Babi tiruan. Rasa macam kalau nak makan dipersilakan. Jangan tanya saya lah. So, ataupun macam ni lah kita ni ada benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram dia boleh timbul fitnah sebenarnya. Walaupun dia halal macam tu kan. Dia boleh timbul fitnah. Kalau kita nak makan, just keep to yourself macam tu. You tak payah nak buat video you makan benda tu. Sebab sekarang orang suka buat video kan. See, look, what I eat. You want to taste, come here and taste. Macam tu kan. Dia boleh menimbulkan banyak salah faham pada masyarakat. Tapi kalau kita nak makan, makan sahaja. Kalau kita yakin benda tu tak ada benda-benda yang ni kan. Benda-benda yang boleh menyebabkan haram ke apa. Tak ada masalah. Cuma itulah jangan menimbulkan banyak isu dalam masyarakat. Okay. So, kadang-kadang dia masalah tu kita kan. Nak makan je tapi janganlah timbulkan isu. Kenapa MUIS tak letak sijil halal contoh? Kan dia boleh jadi fitnah, betul tak? Tak jadi fitnah kan? Dia jadi fitnah lah. Orang tanya kenapa tak letak halal pork ni? Cakap kau serius? Kau serius? Nak letak halal pada babi halal. Bayangkan. Kan cakap babi pun tak sedap betul. Kita kata ini babi tapi dia halal. Tak kena. Apa dia? Yes, dia confusekan younger generation. Tapi kadang-kadang yang younger generation ni juga yang memberikan isu ni. Kenapa tak letak, kita nak makan, kita nak confident kan. So benda-benda begini, dia kadang-kadang dia terpulang pada diri masing-masing. Kalau kita yakin benda tu dia tak ada apa-apa, persilakan lah. Tapi kalau saya, tak apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak nak. Jangan tak payah hidang. Ustazah, ini babi tapi dia halal. Jemput makan. Tak, dia bukan babi Ustazah. Dia cuma sayur-sayuran kan. Tapi kita letak ada flavor yang konon-konon rasa dia macam gitulah. Ustazah tak pernah rasa kan Ustazah. Makan Ustazah rasa sikit-sikit kan. Mesti sedap ke. Jangan buat gitu dekat Asatizah Jangan buat gitu. Maknanya tak hormat dekat orang Tapi kadang orang yang tak ada adab dia buat gitu. Saya sengaja cakap kadang ada orang yang tak reti beradab. Kenapa saya cerita pasal babi halal ni? Tiba-tiba masuk cerita pasal babi halal lah. Okey tak apa. Cerita pasal ni kulit air ni kan. Bagi benar masuk balik. Panjang pula cerita. Okey, seterusnya kat sini. Yang kami sebutkan muka surat 439. Yang kami sebutkan mengenai pelarangan tersebut dinasah hukumnya itu adalah pendapat kami dan majoriti ulama. Jadi anda kata hukum yang dihapuskan tadi berkenaan dengan menyimpan air nabi tu kan, yang kita simpan korma, anggur dan sebagainya dalam dubba hantam nakir muqayyar. Imam An-Nawawi kata apa? Hukum itu adalah pendapat dia dan juga pendapat majoriti ulama. Yang mana Al-Khattabi berkata, pendapat nasakh penghapusan hukum adalah pendapat yang paling sahih. Dia juga menambahkan, ada sekelompok kaum yang berpendapat bahawa pengharaman itu tetap berlaku. Tetapi ada juga pendapat yang kata tak boleh simpan air nabis itu dalam keempat-empat bejana ini. Kemudian di sini dia kata apa? Namun mereka memakruhkan. Tapi dia ada di kalangan mereka yang kata makruh bila kita simpan air ni, air nabis tadi dalam bejana-bejana tersebut. Dan ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq. Dia juga diriwayatkan dari Ibn Umar dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Okey, perkataan Abu Bakar berkata, Gundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah.
dua yang lainnya iaitu Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, redaksi matan yang detail seperti ini menggambarkan tentang kehati-hatian Imam Muslim dalam meriwayatkan sebuah hadis. Semoga Allah meredainya. Jadi di sini kita lihat di dalam riwayat ini bila Imam Muslim dia muatkan dalam kitab dia sebutkan satu persatu nama perawi. Dan disebutkan bahawa oleh Imam An-Nawawi bila dia syarahkan pada sanad tersebut dia kata inilah kita panggil sebagai kehati-hatian. Dia amat berhati-hati ketika dia memuatkan apa-apa hadis dalam kitab dia dan dia tak nak ada satu pun yang tertinggal. That's why dia letakkan dengan penuh nama perawi-perawi ini. Dia semoga Allah meredai dia. Dan disebutkan di sini nama Gundar. Siapa Gundar ini? Dia adalah Muhammad bin Ja'far. Akan tetapi Abu Bakar telah menyebutkannya hanya dengan menyebutkan gelarnya sahaja. Sedangkan dua yang lainnya disebutkan dengan nama dan nasabnya. Okey, Gundar tu ialah gelaran. Tapi kalau kita nak tahu nama penuhnya ialah Muhammad bin Ja'far. Baik, terus paragraf yang paragraf bawah tu tinggalkan. Yang seterusnya tinggalkan, masuk kepada last paragraf di bawah itu. Kita ada perkataan kuntu utarjimu baina yaday ibni Abbasin wa bainan nasi. Dahulu aku menjadi juru terjemah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan orang-orang. Okay. Demikianlah redaksi hadis yang tercantum di dalam kitab-kitab rujukan. Dalam redaksi hadis tersebut seolah-olah ada kata yang terhapus, maknanya ada perkataan yang hilang dalam lafaz itu. Yang ini dia kata apa? Bainahu, sehingga terasa tidak sempurna. Jadi di sini Imam An-Nawawi dia lengkapkan perkataan yang tertinggal itu tadi, dia masukkan di dalam lafaz itu sehinggalah jadi kuntu utarjimu baina yaday ibni Abbas bainahu. Okay, dia tambah bainahu dekat situ. Wa bainan nas. Jadi maksudnya dahulu aku menjadi juru terjemah Ibn Abbas antara dia dan orang ramai. Kata bainahu antara dia dihapuskan kerana redaksi yang di atas telah menunjukkan makna itu sendiri. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya kata yang terhapus adalah kata yadai di hadapan. Sehingga kata tersebut menjadi ungkapan dari satu kalimat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Surah An-Naba. Jadi kalau kita rujuk dalam surah An-Naba ayat 40 ini kita ada perkataan yadah. Yadah itu maksudnya ialah apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Baik, di sini kita ada perkataan tadi kan utarjimu yang tadi baru kita baca. Maksudnya ialah menterjemahkan dari satu bahasa kepada bahasa lain. Baik, yang sebut tentang saya menterjemah ni lah Abu Jamrah. Dan Abu Jamrah ini dikenali sebagai orang yang boleh berbahasa Parsi. Jadi yang datang ke Madinah ni kita kena ingat bukan orang Arab sahaja. Ada ramai daripada pelbagai kabilah, bangsa yang datang ke Madinah. So ada antara mereka ialah daripada kalangan orang-orang Parsi yang datang pada waktu itu untuk bertanya tentang agama. Dan Abu Jamrah dikenali sebagai orang yang menjadi juru terjemah kepada Ibn Abbas pada waktu itu. Dan di sini kita lihat dia kata apa? Maka dia menterjemahkannya untuk Ibn Abbas dari orang yang berbicara dengan bahasa tersebut, iaitu bahasa Parsi tadi. Baik, Syekh Abu Amr As-Salah rahimahullah berkata, menurut saya Abu Jamrah menyampaikan perkataan Ibn Abbas kepada orang-orang yang tidak mendengarnya,
baik dikarenakan keramaian lalu dia menyampaikannya maupun dikarenakan oleh redaksi yang singkat sehingga sulit dimengerti. Lalu Abu Jamrah pun memberikan pengertian kepada mereka atau sebab lain. Okey, kalau menurut kepada pendapat ini, dia kata apa? Abu Jamrah ni bukan terjemah bahasa tadi. Dia sampaikan kembali kepada Ibn Abbas ataupun kepada orang ramai apa yang disampaikan. Sebab apa ramai? Dulu tak ada mikrofon kan? Ya, dulu tak ada mikrofon. Jadi bila Ibn Abbas berbual dengan orang ramai ni, orang belakang tak dengar. Bila orang belakang tak dengar, Abu Jamrah dia ulang balik apa yang Ibn Abbas sampaikan. Jadi biasa bila kita ulang balik ni kadang bahasa kita berbeza kan? Kita sampaikan dengan bahasa kita. Ini kita panggil sebagai dia interpret. Okay, dia interpret perkataan itu dia menjadi perkataan yang berbeza. Jadi biasanya interpreter ni pun kita panggil dia sebagai orang yang dia menterjemahkan apa yang orang lain sampaikan. So dia either macam ni tau, sama ada Ibn Abbas sampaikan, orang yang di depan ni yang tak dengar sangat, Abu Jamrah dia sampaikan kembali. Ataupun ada orang yang ramai-ramai ini, dia tanya kepada Ibn Abbas tapi Ibn Abbas dia tak dengar. So Abu Jamrah ini yang dengar, Abu Jamrah yang beritahu kembali kepada Ibn Abbas. Dia ada dua keadaan yang sedemikian. Jadi ini maksud utarjimu. Maknanya Abu Jamrah ni dia tak semestinya terjemahkan bahasa Parsi kepada bahasa Arab tu tadi, kepada Ibn Abbas. Tapi kemungkinan besar kerana ramai orang yang kat depan, Ibn Abbas tak dengar. Abu Jamrah datang kepada Ibn Abbas, dia cerita balik apa yang orang lain beritahu. Ataupun Ibn Abbas sampaikan kepada orang ramai. Orang ramai yang belakang-belakang tak dengar. Bila orang belakang tak dengar ni, Abu Jamrah dia pergi kepada mereka, dia ceritakan balik apa yang Ibn Abbas sampaikan berkenaan dengan isu-isu agama. Okey, itu maksud dia. Nama di sini dia kata di sini Syekh menambahkan adanya kata an-nas iaitu orang ramai di sini mengisyaratkan akan hal tersebut. Sedangkan menterjemahkan tidak hanya dikhususkan untuk mengalihkan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi kita faham di sini, kalau kita kata dia terjemah, kita tak akan maksudkan yang daripada satu bahasa ke satu bahasa. Contoh bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, dia tak semestinya begitu. Tapi kemungkinan besar ialah kita sampaikan ia menggunakan bahasa kita sendiri untuk memahamkan ataupun untuk kita terangkan kepada orang ramai apa yang ingin dimaksudkan oleh seseorang. Contoh ya, saya cakap-cakap gini kan, mungkin ada makcik kat belakang ni tak faham. Lepas tu Kak Aisyah jumpa dia. Kak Aisyah kata, oh tadi Ustazah cakap gini. Itu juga boleh kita fahami sebagai menterjemah apa yang disampaikan oleh Ustazah di hadapan. Yang mana cik kat belakang tak faham. Kemudian Kak Aisyah dia ulang balik, dia ceritakan balik. Kan? Di situ Kak Aisyah gunakan bahasa Kak Aisyah sendiri. Jadi kita faham Kak Aisyah dia cuba memberi kefahaman kepada kakak yang dekat belakang ataupun cik kat belakang yang mana dia tak berapa nak dengar sangat apa yang Ustazah sampaikan. Okay, so ini dimaksudkan dengan utar jimu tu tadi. Baik, fa'atashum ra'atun nas'aluhu an nabi ziljar. Tak apalah, tinggalkan tu. Saya nak berhenti sampai sini je. Budak-budak di sini. Kita sampai sini saja. Yang ni masuk minggu depan Ada apa soalan? Nak tanya-tanya apa-apa? Apa yang kita bincangkan hari ini semua faham jelas? Tak ada apa-apa yang kelabu-kelabu asap ke? Tak ada apa soalan nak tanya? Semua okey ya? Okey. Ada buku lagi okey kan? Itu. Ada buku lagi okey sebab boleh baca, nampak kan kat mana penyerangannya. Kalau tak ada buku, dengar je saya cakap ni, tiba-tiba je lost. Apa dia cakap? Tak faham. Kau keluar bahasa Kelantan tak peher. Apa cakap? Okey, kalau tak ada apa soalan, terima kasih kerana hadir kuliah kita pada pagi ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk datang kuliah kita. Mudah-mudahan makin ramai yang datang kuliah kita pada pagi ini. Walaupun hujan-hujan ni. Okey, kalau tak apa soalan, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.